Melayari usia lebih 1 abad tanpa kesulitan penyakit berangkai. Tok kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, jantung tak ada. Hidup picit tak mungkin. Tok makan tu benda yang jadi ubat. Sisa usia tidak dibiar berlalu sepi. Sesekali lautan dijadikan teman mengisi waktu. Hanya dengan menaiki bot, ia merupakan satu-satunya cara untuk memasuki Pulau Tuba yang terletak kira-kira 5 km dari jeti Kuah Langkawi. Desa Kedak, Teluk Berembang antara salah satu penempatan bagi penduduk di pulau ini. Rata-rata penduduk di sini memperoleh pendapatan dengan menjadi nelayan dan petani, malah tidak kurang juga yang terlibat dalam sektor pelancongan. Namun, golongan belia di Pulau Tuba telah banyak berhijrah keluar dari pulau ini bagi meraih pendapatan yang lebih baik. Kini, golongan warga emas lebih ramai mendiami pulau kelahiran mereka, termasuklah Sepora Amin. Belajar pada mak. Lepas tu ikut dia papi. Atau? Mak Tok dulu memang buat tikar mengkuang ni lah. Buat mengkuang. Tapi masa tu tak ada colour-colour lagi. Tak ada tikar hijau tu. Buat putih mu. Kadang-kadang rendam dalam sedut tu hitam tu. Lebih mesra disapa sebagai Tok Pora, ibu kepada 6 cahaya mata ini mempunyai kemahiran yang pelbagai. Jika dahulu dia gemar turun ke laut untuk menjala udang, kini Tok Pora mengisi masa lapangnya dengan menyulam tikar mengkuang. Walau dalam kad pengenalannya, tahun kelahiran Tok Pora dicatat pada tahun 1926 dan sepatutnya berusia 94 tahun, dia diyakini telah berusia lebih 1 abad. Berdasarkan fakta di mana kad pengenalannya dibuat ketika usia Tok Pora telah lanjut. Susah Susah dari segi apa tu, Tok? Segi buat bakul-bakul susah Buat bakul dia kena anak-anak pula. Boleh jadi bakul. Tak tahu dah, tak buat dah. Lupa dah. Susah. Jangan aku tu pula. Untuk ke Pulau Tuba, pengunjung boleh menaiki bot bersendirian yang disewa atau mengikuti jadual perjalanan bot yang telah ditetapkan. Mengambil masa kira-kira 15 minit dari jeti Marble di Kuah, anda akan disajikan dengan panorama pulau-pulau kecil yang mendamaikan. Bot akan menurunkan penumpang di Teluk Bujur, lokasi yang menempatkan jeti utama di pulau ini. Cadangan tu nak bertolak bila tu? Pulau Tuba antara satu daripada 99 pulau yang terdapat di Langkawi. Di samping kaya dengan hasil flora dan fauna, pulau ini juga merupakan antara pulau yang didiami oleh manusia selain Langkawi. Pulau ketiga terbesar di Langkawi ini mempunyai kepadatan hampir 2,000 orang penduduk yang rata-ratanya bergantung kepada hasil laut sebagai sumber rezeki. Tidak kurang juga, mereka turut menjadikan sektor pelancongan sebagai punca pendapatan mereka. Jika dahulu terdapat 28 buah homestay yang diusahakan dan berdaftar di bawah persatuan yang diselia penduduk, kini hanya 13 homestay sahaja yang masih beroperasi. Hari ini kami berkunjung ke rumah Tok Pora yang terletak di dalam salah sebuah kampung di pulau ini.
Sejak berkahwin di usia 20-an, Tok Pora lazimnya turun ke laut bersama Allahyarham suaminya, Hamid Man, untuk mencari nafkah buat mereka sekeluarga. Walau hampir 20 tahun suami Tok kembali ke rahmatullah, Tok masih setia mengunjungi pesisir pantai untuk menjala udang dan mencari siput. Tok turun laut. Takat anak satu sampai anak dua. Sampai semua anak turun laut kerja dua lelaki bini. Tok biasa kerja laut berdayung ke apa untuk menyala udang apa Tok biasa buat. Kayu bakar Tok biasa buat. Susah. Tok boleh buat semua. Enjin laut ni Tok boleh bawa. Laki suami dia mata korang clear. Tok bawa enjin di laut. Di mana duk tuju bohan, mana duk jumpi. Tok kerja laut daripada tu. Tok dulu kari lah kerja laut. Kuat tak ada manusia. Kuat. Tuhan bagi kat tu. Nak sakit demam lagi orang pun tak. Tu betul lah tu abang. Lain tak tahu. Sejak hampir setahun lalu, Tok Pora semakin jarang turun ke laut seorang diri. Selain tidak sekuat dahulu, anak-anaknya juga tidak menggalakkan ibu mereka bersendirian di pantai kerana faktor kesihatan. Walau dirinya sudah sebati dengan asam garam di lautan, Tok tetap akur dengan permintaan anak-anak demi kesihatan dan keselamatan dirinya. Namun hari ini Tok Pora mengubat kerinduannya dengan mengunjungi pantai di Teluk Puyuh ini untuk mencari siput tukul. Duk lah. Dah sejak berapa lama tak turun laut dah? Lama juga dah ni. Pasal setahun lebih dah ni. Anak tak bagi pergi. Tu mak dia tu bukan mak bawa. Tidak mak dia duk bawa. Mak dia nak orang bawa. Tok bila tak turun laut, rindu tak nak turun laut? Rindu juga. Geram tengok orang beli ikan banyak-banyak geram. Dia kata, you nak pergi sama? Dia tu baru kata, ambil Pro, saya tak enjin pergi. Pergi diri. Dia tahu tu. Sengak kita. So bawa enjin pergi ke diri. Nak tukul kat mana tu? Oh, yang itu. Tengok mata lah. Nak tengok apa? Mata? Tengok mata. Kebiasaannya, Tok Pora akan meluangkan masa untuk mendapatkan siput ini sehingga bekas yang dibawanya penuh. Boleh tukul dah, Tok? Dia juga dah. Boleh. Untuk air. Siput tukul ini lazimnya enak dinikmati sebagai lauk mahupun rencah dalam masakan. Usai puas mendapatkan siput tukul, Tok Pora beralih pula ke pantai untuk menyauk udang siring. Tidak seperti dahulu, hasil tangkapan udang juga tidak begitu banyak. Ia juga berdasarkan isu bot warga asing yang menggunakan pukat tunda di laut kurang 5 batu nautika dari daratan sekaligus menjejaskan pembiakan hidupan laut. Mengimbas zaman mudanya, Tok Pora dan Allahyarham suaminya seringkali membawa hasil tangkapan mereka di laut untuk dijual di kuah. Ikan. Mengai dulu mengai. Mengai pijana di kuah. Sekilo berapa 2-3 kupang. Ikan jenuh tu gagal-gagal tengah RM2. Orang kata ikan jenuh tu. Tengah RM2. Bila anak-anak dengan ikan saja. Melihatkan fizikalnya, seakan tidak percaya wanita berusia lebih 1 abad ini mampu melakukan segalanya seorang diri. Namun, Tok Pora sewajarnya menjadi inspirasi untuk tidak sesekali menjadikan faktor umur sebagai alasan untuk tidak berusaha mencari nafkah. Mula turun ke laut sejak usia belasan tahun, Tok Pora yang juga merupakan anak tunggal tidak betah andai hanya bermalas-malasan. Selain memastikan dirinya sentiasa aktif dan mengeluarkan peluh, Tok Pora juga amat menitik beratkan soal pemakanannya. Tok suka makan nasi, makan lauk ulam pokok bukit-bukit ni. Tok makan umuk palas, makan macam-macam. Pokok apa orang panggil? Ni pegaga. Makan benda pahit-pahit. Tok makan. Hak tu lah. Tok tak ada orang apa. Yang goreng-goreng? Goreng kalau suka makan lauk nak, makan tak suka tak nak rebus saja.
Tok tak suka. Gulai pun Tok tak suka. Makan rebus itu saja. Bakar rebus. Lah pun macam tu. Tok tak suka onang-onang minyak. Di pertemuan kami, Tok Pora turut menunjukkan kad pengenalannya kepada kami. Namun lebih mengagumkan, di usia dipercayai lebih 100 tahun, Tok Pora tidak dibebani masalah penyakit berangkai yang sering dihidapi golongan seusianya. Tok kencing manis tak ada. Darah tinggi tak ada. Jantung tak ada. Hidup picit tak berhenti. Tok makan tu benda yang jadi ubat. Udang siring turut dikenali dengan nama udang geragau. Lazimnya udang jenis ini digunakan sebagai bahan utama untuk menghasilkan belacan. Udang yang telah dibersihkan daripada segala benda asing perlu dijemur terlebih dahulu untuk memudahkan ia lumat ketika ditumbuk. Selain untuk kegunaan sendiri, sebelum ini Tok Pora turut menjual belacan yang dihasilkannya. Di sini, belacan dijual sekitar harga RM16 bagi sekilo bahan masakan ini. Bagi ada rasa-rasa masing-masing. Berbanding kebanyakan pengusaha belacan yang telah beralih ke peralatan moden, Tok Pora masih selesa menggunakan cara lama. Malah, pohon kayu yang dijadikan sebagai lesung untuk menumbuk ini telah dihasilkan oleh Allahyarham suaminya yang masih utuh sehingga kini. Geram Tok. Hanya udang dan garam yang merupakan dua bahan asas untuk memproses belacan. Okey, belacan yang telah ditumbuk sehingga lumat dan dicampurkan dengan garam tadi akan diperam selama 2 malam untuk menghasilkan aroma yang wangi serta menaikkan rasa masam masin dan menjadikan belacan ini lebih lazat untuk dimakan. Selepas itu ia akan dijemur sehingga kering dan akan ditumbuk semula sebelum ianya sedia untuk proses pembungkusan. Sampai Usai proses menumbuk, lesung ini perlu dibersihkan tanpa sabun dengan rapi bagi mengelakkan isi udang tersisa di situ dan seterusnya mampu memberi kesan kepada proses pembuatan belacan yang seterusnya. Allah berjaya. Sebelum malam melabuhkan tirainya, Tok Pora gemar meluangkan masa di halaman rumahnya. Sudah pasti ada sahaja aktiviti yang Tok Pora akan lakukan. Buat ni ada jalan itu lah. Tak ni pergi mana tu? Ni pergi mana ni? Tak boleh duduk sangat. Lena siang pun tak mah. Tu tak boleh lena siang. Tak mau lena. Tok sampai tidur pukul apa tu? Kadang-kadang kakak pukul 12 saja. Itu paling lambat lah. Pukul lambat. Sudah hak ni siapa? Semua mengarik. Ngaji bang sekali 2. Tidur. Lebih 100 tahun bernafas di bumi ini, Tok Pora yang juga anak jati Pulau Tuba tidak kurang dengan pelbagai pengalaman pahit manis yang menjadi rencah kehidupannya. Malah, Tok Pora juga masih mengingati zaman pendudukan Jepun di mana ketika itu Tok sudah mempunyai beberapa orang cahaya mata. Zaman perang dulu, pasang api pun tak boleh. Jepun masuk. Duduk dalam kelam anak kecil. Itulah abang tak berminyak nyok dalam kulit siput berkabu. Itu kan. Tak nak pelekat api ikut bawah rumah pun tak boleh. Jepun dulu susah lah. Makan ikut dal lah. Ubi kayu ke, nyok muda ke, ubi rara ke buat. Tak teruk-teruk tu. Buat pergi sampai boleh makan. Macam tu tak ada turun laut langsung makan? Tak boleh. Kita pergi ke laut, boleh kat mereka, ikan ambil saja gitu. Kan bagi duit. So, berah dia bagi apa? Buah kapuk. Macam mana nak makan? Basuh sampai 2-3 kali duk berbuih gitu. Tak boleh makan. Apa tak makan benda tak ketahuan. Pisang muda, rebus. Kudan. Lauk tu buat sayur.
makanan biar. Melewati hari-hari yang mendatang, Tok Pora sentiasa memanjatkan kesyukuran atas nikmat kurniaan usia yang panjang, apatah lagi dengan keadaan kesihatan yang masih di tahap baik. Laut yang begitu serasi dengan kehidupannya, kini antara medan untuk wanita istimewa ini meluangkan masa yang terluang. Semangat Tok Pora melayari sisa kehidupan lebih 100 tahun wajar diangkat menjadi inspirasi buat generasi kini untuk terus berusaha tanpa meletakkan usia sebagai batu penghalang.